Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Faizakal bin Haris, wakil daripada kumpulan 6, ingin membentangkan tugasan yang bertajuk Amalan Perekonomian Kos. Syarikat yang kami kaji adalah Flame and Spice. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Faizakal, Haris Reza, Muhammad Faizal, Muhammad Iqmah Hakim dan Muhammad Azif. Baiklah, ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Iqmah Hakim, Muhammad Faizal, Muhammad Faizal, Haris Reza dan Muhammad Azif. Seterusnya adalah 1.0 pengenalan. Perekonomian kos adalah sebahagian dari perekonomian pengurusan yang melibatkan pengeluaran dan penilaian kos operasi, analisis varian dan kegunaan kewangan. Ia juga melibatkan pemprosesan data kos operasi untuk perancangan, kawalan dalaman, pelaporan syarikat dan pembuatan keputusan. Perekonomian kos penting dalam pengurusan kerana berperanan dalam mengendalikan kos, membuat keputusan, laporan dan penentuan harga. Kawalan kos penting untuk memastikan operasi dan proses berjalan dengan terkawal. Informasi kos yang disediakan dalam penyata kewangan digunakan untuk pihak pengurusan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi prestasi dan posisi kewangan syarikat. Informasi ini juga digunakan untuk membandingkan aktiviti kos dengan masa lalu dan melakukan perencanaan yang lebih baik di masa hadapan. Kita beralih kepada 1.1, iaitu amalan perekonomian kos. Yang pertama, ia merupakan aspek penting dalam pengurusan kewangan bagi perniagaan atau sesuatu organisasi. Ia melibatkan proses pengumpulan, pengiraan dan pelaporan kos yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan. Yang kedua, tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menguruskan kos operasi, mengukur prestasi kewangan dan membuat keputusan berdasarkan data kewangan yang tepat. Seterusnya, 4 kepentingan perekonomian kos yang utama iaitu kawalan kos, membuat keputusan, membuat perancangan dan penetapan harga. Seterusnya, kami telah memilih untuk mengkaji amalan perekonomian kos syarikat Flame and Spice Foods. Mari kita lihat 2.0 iaitu profil syarikat Flame and Spice. Seterusnya, 2.1 latar belakang syarikat. Nama syarikat yang kami kaji adalah Flame and Spice Foods yang beroperasi di Jalan Flora 10/1 Southwest City 43800 Dengkil, Selangor. Alamat email syarikat ini adalah flameandspice@gmail.com. Tarikh penubuhan syarikat Flame and Spice adalah pada 29 Januari 2018. Jenis perniagaan adalah pemilikan tunggal dan antara aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh syarikat Flame and Spice adalah membekalkan dan menjual pelbagai jenis sambal. Setakat ini, syarikat Flame and Spice mempunyai 6 jenis sambal yang berlainan untuk disajikan kepada pelanggan. Selain itu, syarikat Flame and Spice Foods mempunyai ladang cili yang tersendiri bagi mengekalkan kualiti yang terbaik yang akan disajikan dan dinikmati oleh pelanggan. Seterusnya adalah misi dan visi syarikat Flame and Spice. Misi syarikat ini adalah menyediakan sambal yang berkualiti tinggi untuk memenuhi keperluan pelanggan dengan memberikan rasa yang autentik dan memuaskan. Syarikat ini berusaha untuk memperkayakan hidangan dan membawa kegembiraan kepada meja makan pelanggan melalui produk yang unik dan lazat. Visi syarikat Flame and Spice adalah menjadi jenama sambal yang terkemuka di pasaran
dengan reputasi yang kukuh atas kualiti dan pelbagai produk syarikat. Berusaha untuk mencapai kedudukan sebagai pilihan utama dalam sambal bagi pelanggan dari pelbagai lapisan masyarakat dengan berfokus pada inovasi terus-menerus, kualiti yang konsisten dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Seterusnya adalah 2.2 iaitu produk yang ditawarkan oleh syarikat yang kami kaji iaitu Flame and Spice Food. Terdapat 6 jenis sambal yang ditawarkan oleh syarikat ini. Yang pertama ialah sambal merah berapi. Yang kedua sambal hijau. Yang ketiga sambal hitam kebabum. Yang keempat ialah pecicah Thai. Seterusnya adalah sambal kuini dan terakhir sambal kering. Sebagai tambahan, sambal yang paling famous ataupun sambal yang paling popular di kalangan masyarakat adalah sambal merah berapi. Jadinya ia adalah merupakan best seller untuk syarikat inilah iaitu sambal merah berapi. Jadi, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan struktur organisasi yang ada dalam syarikat Flame and Spice Food ini. Untuk pengurus syarikat ini ataupun pengasas syarikat ini diasas oleh Encik Muhammad Ikmal Hakim dan dibantu oleh 3 pegawai ataupun 3 pengurus besar yang membantu yang menaikkan syarikat ini, iaitu yang pertama adalah Tuan Haikal iaitu di bawah pengurus pemasaran. Yang kedua adalah Encik Muhammad Faizal menjadi selaku sebagai pengurus pengeluaran. Dan yang terakhir ialah Encik Muhammad Azif yang menjaga bahagian pengurusan kewangan. Untuk bahagian pemasaran, Tuan Haikal dibantu oleh 2 orang kanan beliau iaitu Encik Harik Reza iaitu eksekutif pemasaran dan Encik Irfan Faisal eksekutif kawalan kualiti makanan. Untuk Faizal pula, ia dibantu ataupun disupport oleh Encik Daniel selaku sebagai eksekutif kanan pengeluaran. Bagi Encik Aziz pula iaitu pengurus kewangan, syarikat ini hire ataupun melantik 2 orang iaitu Puan Ainul sebagai eksekutif perakaunan dan Tuan Nabil sebagai pegawai akaun. Jadi di bawah mereka ada juga sebagai ataupun jawatan kerani pemasaran iaitu Baim, Alia, Nabihah. Alia dan Nabihah juga diletak sebagai jawatan juruteknik dan cajemen dan Muammar iaitu kerani akaun. Bagi Muammar, ia disupport iaitu oleh pembantunya iaitu pembantu pejabat iaitu adalah Husna. Dan bagi Nabihah dan Alia sama-sama dibantu oleh Hakim dan Ain. Untuk Baim, ia bukan dibantu ataupun dia adalah di struktur itu Arifah sebagai pemandu van sale. Untuk sebawah-bawahnya adalah Wen Yi dan Jeshva. Seterusnya kita akan masuk kepada proses pengeluaran produk ataupun pengeluaran sambal bagi syarikat Flame and Spice Food itu. Bagi langkah pertama ialah iaitu pembersihan. Pembersihan ini bermaksud apabila proses awal yang dilakukan sebelum kita memproses sambal itu iaitu cili merah ataupun cili hijau ditapis dan dibersihkan dengan air bersih terlebih dahulu bagi menghilangkan kekotoran atau bagi menghilangkan habuk-habuk ataupun dengan seakatan dengannya lah. Selain itu, kita juga mencabut satu-satu batang cili itu bagi mengurangkan rasa pelik ataupun mengurangkan rasa pahit dalam sambal itu ataupun sambal syarikat inilah. Malah kesemua bahan-bahan yang berkaitan juga turut dibersihkan bagi mengelakkan keracunan makanan dan sebagainya lah. Antaranya bahan-bahan lain yang dibersihkan adalah bawang putih, bawang merah dan sebagainya lah. Macam apa nak cakap
belimbing. Jadi proses yang kedua ataupun langkah yang kedua untuk menghasilkan sambal atau menghasilkan produk yang siap dimakan, yang kedua adalah proses mengisar bahan-bahan tersebut. Setelah kita membersih atau setelah kita mencuci ke semua bahan itu, kita ataupun proses yang kedua adalah isi ke semua cili-cili itu ke dalam mesin pengisar yang dah ada di kilang syarikat inilah. Contoh letakkan semua cili-cili yang sudah dibersihkan untuk proses mengisarkan kesemuanya untuk menjadi sebagai paste cili itu. Jadi langkah ketiga ataupun langkah yang paling penting adalah yang ketiga ni lah, iaitu proses memasak. Jadi memasak ini dengan menggunakan kuali yang besar ataupun guna mesin yang besar. Kita memanaskan minyak seperti biasa lah. Menggunakan minyak, lepas tu meletakkan bawang putih, bawang merah dan sebagainya sehinggalah pecah minyak, barulah ataupun sehingga dia garing sedikit, barulah kita letakkan paste cili itu. Letakkan paste cili itu, kita gaul hingga sebati, dan semasa proses itu juga kita letaklah semua bahan-bahan yang berkaitan lah. Contoh garam, gula dan bahan-bahan lain lah untuk menjadi penyedap rasa ataupun bahan-bahan rahsia bagi syarikat Flake and Spice ini sendiri. Jadi sambil-sambil memasak itu, langkah keempat ataupun langkah sampingan bagi untuk proses sambal ini, syarikat ini juga merendamkan ataupun departmen lain sedang merendamkan botol-botol yang untuk diisikan sambal itu. Hal ini untuk mengelakkan keracunan makanan ataupun untuk dapat tahankan lebih lama lagi sambal-sambal itu, kerana sambal ini kan akan dihantar ke kedai-kedai yang kedai-kedai yang berminat untuk menjual sambal kami. Jadi untuk merendamkan botol itu, prosesnya adalah ia didihkan air sehingga panas, lalu letakkan botol-botol kacik itu ke dalam air tersebut. Lepas tu rebus selama 20 minit. Selepas itu tuskan ke semua botol itu sehingga kering. Ini untuk mengelakkan bakteria dan semuanya lah. Dan langkah terakhir setelah botol sudah dibasuhkan dan sambal itu sudah masak dengan yang sesedapnya lah, sudah masak semua. Langkah yang terakhir adalah langkah pembukusan bagi proses pengeluaran sambal ini. Selepas sambal yang dimasak tadi, tapi untuk proses pembungkusan ini kita kena tunggu dulu sambal itu sejuk. Lalu ia dimasukkan ke dalam botol dengan menggunakan mesin dah. Kalau sebab dia di kilang syarikat Flake and Spice ni ada banyak mesin-mesin yang memudahkanlah kerja-kerja proses pembuatan sambal ini. Selepas ia telah dimasukkan ke dalam botol dan ditutup dengan yang sekemasnya, lalu ia dilabelkan dengan menggunakan mesin melabel, lalu diletakkan ke dalam kotak untuk proses penghantaran. Jadi itu sahaja bagi proses pengeluaran sambal yang ada di syarikat Flake and Spice Food ini. Seterusnya, 3.1. Tujuan perakaunan kos. Syarikat Flame and Spice ditubuhkan atas tujuan mendapatkan keuntungan dari jualan produk-produk makanan yang dijual di kedai-kedai serba nikah. Seterusnya, perakaunan kos memudahkan Flame and Spice untuk membuat kawalan kos atas penjagaan. Perakaunan kos juga menyumbang kepada penyediaan penyata kewangan. 3.2. Kos pengeluaran. Kos pengeluaran merupakan jumlah perbelanjaan yang dibayar oleh penjagaan untuk menghasilkan suatu produk. Ia juga digunakan untuk memperolehi faktor-faktor pengeluaran dan ia juga digunakan untuk mengesan kekurangan-kekurangan pengeluaran produk. Seterusnya, kos bahan langsung dan buruh langsung. Apakah itu kos bahan langsung? Kos bahan langsung adalah jumlah kos yang ditanggung oleh syarikat dalam membeli bahan mentah untuk pembuatan produk. Bahan-bahan sambal Flame and Spice terdiri daripada cili merah, cili hijau, gula dan lain-lain. Jumlah bahan langsung syarikat ini adalah RM37,150. Buruh langsung merupakan semua manusia yang terlibat dalam
proses production. Buruh langsung yang terlibat dalam Flame and Spice ialah operator mesin dan pembungkusan. Jumlah buruh langsung syarikat ini adalah RM89,960. Seterusnya, kos overhead dan kos tempoh. Kos overhead meliputi semua kos yang tidak boleh dikelaskan dan dicaskan secara langsung kepada unit keluaran. Kos overhead syarikat ini adalah gaji pekerja pejabat, belanja utility dan lain-lain. Kos overhead syarikat ini berjumlah RM13,350. Seterusnya, kos tetap pula meliputi sewa pejabat dan belanja insurans pejabat. Kos tempoh untuk syarikat ini adalah RM1,150. Seterusnya, 3.3 jenis perakaunan kos. Pengukuran kos yang dilakukan oleh Flame and Spice Food adalah kaedah pengukuran kos biasa. Ini adalah pengiraan yang mengukur overhead kilang berdasarkan overhead yang ditetapkan. Kaedah pengukuran yang digunakan oleh syarikat Flame and Spice Food menggunakan overhead yang diserap dan bukannya overhead sebenar yang membantu syarikat tidak terlepas overhead yang diperuntukkan kepada pengeluaran tertentu. 3.4 pula pengekosan tempahan kerja atau proses. Sambal yang dibuat oleh Flame and Spice Food menggunakan kaedah pengekosan proses iaitu proses urutan di mana setiap sambal yang digilis dan dibuat akan menghasilkan satu produk sahaja. Namun begitu, Flame and Spice Food dapat mengeluarkan pelbagai jenis produk berteraskan sambal dengan menggunakan bahan yang sama. Setiap mesin yang digunakan akan menghasilkan sambal mengikut jenis-jenis yang diperlukan. Seterusnya, 3.5 pengumpulan, pengklasifikasian dan peruntukan kos. Syarikat Flame and Spice Food mengumpulkan dokumen-dokumen sumber perniagaan untuk mengenal pasti setiap hasil keluaran yang telah dikeluarkan bagi memastikan setiap mempunyai dokumen salinan sebagai rujukan pada masa hadapan. Seterusnya, syarikat Flame and Spice Food juga mempunyai simpanan perekodan secara sistematik bagi memudahkan pengurusan mereka untuk melihat prestasi syarikat. Selain itu, proses pengumpulan kos adalah proses untuk mengenal pasti kos-kos yang terlibat untuk menentukan sama ada kos tersebut di bawah kategori bahan langsung, buruh ataupun overhead. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Muhammad Faizal akan meneruskan pembentangan untuk bahagian perbincangan. Perbincangan yang pertama adalah syarikat perlu meneruskan penggunaan pengekosan proses. Hal ini kerana ia sesuai untuk syarikat yang mengeluarkan produk homogenes, iaitu produk yang sama jenis. Ia juga memudahkan pengurus untuk mengalokasi kos pengeluaran yang terlibat. Pengurus juga perlu memastikan setiap akaun direkodkan dengan betul untuk mengelakkan sebarang kesilapan. Yang kedua, syarikat perlu meneruskan penggunaan pengekosan normal kerana ini membolehkan syarikat untuk mendapatkan maklumat berkaitan kos pengeluaran produk dengan lebih awal. Pengekosan normal mempunyai kadar overhead yang lebih seragam berbanding kadar overhead bagi kaedah pengekosan yang lain. Yang terakhir adalah syarikat boleh memilih sama ada untuk menggunakan kaedah langsung ataupun kaedah timbal balik, iaitu kaedah alokasi kos overhead. Syarikat boleh terus menggunakan kaedah langsung sekiranya mereka lebih mengutamakan kaedah yang mudah, manakala syarikat boleh memilih untuk menggunakan kaedah timbal balik sekiranya mereka menekankan ketepatan dalam alokasi kos. Seterusnya, untuk masalah yang dihadapi dan cadangan kepada masalah tersebut. Yang pertama adalah kilang yang berjauhan disebabkan terletak hanya di satu kawasan sahaja. Syarikat perlu membuka beberapa cawangan kilang di sekitar Selangor. Ini bertujuan untuk meluaskan lagi nama produk serta dapat mempromosikan sambal Flame and Spice Food, dan yang paling utama adalah ia dapat menjimatkan jarak dengan pelanggan. Yang kedua adalah kos perbelanjaan membeli bahan mentah yang tinggi akibat pembelian secara runcit. Syarikat perlu membeli bahan secara pukal. Ini merupakan satu alternatif untuk meminimumkan kos sekaligus memaksimumkan keuntungan. Yang ketiga adalah sambal yang kurang dikenali pelanggan asing. Syarikat perlu mempromosikan jualan sambal kepada pelanggan asing dengan cara mengedarkan flyers di kedai-kedai ataupun kawasan tarikan pelancong luar. Syarikat juga boleh mempromosikan sambal di laman sosial. Yang keempat adalah kurangnya kemasan pada pembungkusan sambal.
Syarikat perlu membuat kemasan yang lebih baik untuk menarik perhatian pelanggan. Ia membantu dalam membezakan produk syarikat daripada pesaing serta menunjukkan kualiti produk syarikat dalam keadaan baik. Yang terakhir adalah kurangnya dana dan modal akibat kurangnya jalinan dengan pihak berkepentingan. Syarikat perlu menjalinkan hubungan dengan restoran-restoran serta syarikat pelabur yang lain. Ini bagi mencapai pasaran yang lebih luas serta memperoleh lebih banyak bantuan kewangan dan dapat melakukan kolaborasi dengan produk makanan syarikat lain. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.